Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu dalam siri live Facebook Tazkirah Kematian yang kita baca pada tiap-tiap pagi. Cuma 2-3 hari ni ana tak ada urusan, tak sempat nak baca. Cuma pada hari ni insya-Allah malam dah murajaah. Jadi kita sambunglah perbincangan kita daripada kitab yang kita bawa, iaitu At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan terhadap urusan-urusan orang-orang mati dan juga urusan yang melibatkan kepada alam akhirat. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut berkenaan dengan mizan, timbangan ke akhirat nanti. Sekiranya kita ceritanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat itu yang dia ada mempunyai hamba, beberapa orang hamba, dan hamba dia telah melakukan pengkhianatan, khianat pada dia, menipu atas nama dia. Lepas tu dia pergi maki hamba dia. Lepas tu dia pukul hamba itulah. Dia bila pukul tu, dia tanyalah Nabi SAW macam mana akhirat nanti. Lalu Nabi SAW kata, semua itu akan dihisap dekat akhirat nanti, dan apabila kamu balas itu pun akan dihisap di akhirat nanti. Cumanya kalau sekiranya kamu lakukan membalas itu dengan lebih banyak, maka itu akan ada kiraan yang lain. Itu kita dah bincang. Jadi sahabat Nabi tersebut bila dia dengar Nabi Muhammad menyatakan sebegitu, dia menyesal dan dia menangis dan dia meratap. Lalu dia pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia merdekakan semua hamba dia. Dan dari semua hamba dia yang dia telah sakiti itu, dia merdekakan semuanya. Itu ceritalah berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu kita dah bincang, kita dah baca dalam perbincangan kita yang lepas. Pagi ni insya-Allah kita masuk tajuk bab yang ke-95. Babun iza kana yaumal qiyamati tatabba'a kullu ummatin ma kanat tu'bad fa iza baqiya fi hadhihi al-ummah munafiquna umtuhinu wa darbu as-sirat. Baik. Bab pada menjelaskan apabila datang hari kiamat nanti, setiap umat itu dia akan ikut siapa yang disembah. Kalau orang tu sembah matahari, dia akan ikut matahari. Kalau sekiranya dia sembah lembu, dia akan ikut lembu. Kalau dia sembah berhala, dia akan ikut berhala lah, begitu. Dan bagi orang-orang munafik itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita tentang perjalanan di atas Siratul Mustaqim. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin summa yattali'u 'alaihim rabbul alamin fayaqulu ala la yattabi'u kullu insanin ma kana ya'bud fayumassilu li sahibi as-salibi salibah wa li sahibi at-tasawir tasawirah wa li sahibi an-nari naruh fayattabi'una ma kanu ya'buduna wa yabqa al-muslimun wa dzakara al-hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, Nabi Muhammad sallam ada bersabda, kata Nabi sallam, Allah Taala himpunkan manusia pada hari kiamat nanti di dalam satu tanah. Semua manusia itu akan dihimpunkan di satu tanah, di satu kawasan lah, gitu. Lepas tu summa yatali'u alaihim rabbul alamin. Kemudian Allah Taala pun datang. Allah Ta'ala timbul pada ketika itu, Tuhan sekalian alam. Jangan dipikir macam manusia datang. Adalah cara Allah Ta'ala, cara alam akhirat. Jadi itu luar daripada kemampuan kita berfikirlah. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, ala la yattabi'u kullu insanin ma kana ya'budu. Maka hendaklah tiap-tiap insan itu diikut di belakang apa yang disembah. Jadi kalau dia sembah matahari, dia kena ikut matahari. Kalau dia sembah bulan, dia kena ikut bulan. Kalau dia sembah berhala, dia kena ikut berhala lah. Allah Ta'ala bagi tahu. Fayumassilu li sahibis salibi salibuh. Maka orang yang menyembah berhala, orang yang sembah salib itu, maka dia akan ikut belakang salib. Orang yang sembah gambar, maka dia akan ikut gambar. Orang yang sembah api, dia akan ikut api. Itu dalam hadis Nabi.
fayattabi'una ma kanu ya'buduna wa yabqa al-muslimun. Maka semua yang menyembah itu akan ikut apa yang disembah, kecuali orang-orang Islam. Orang Islam dia tak termasuk. Sebab orang Islam dia tidak sembah makhluk-makhluk ni, dia hanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita situasi dekat akhirat nanti gitu. Type. Satu. Yang keduanya anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna unasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamri lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi laysa dunaha sihabun? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsu ya'budu asy-syamsa asy-syamsu. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamaru al-qamar. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit tawaghit. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha. Fayatihimullahu fi suratin ghairi suratih allati ya'rifuna. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna na'udzu billahi minka. Hadza ma nakanuna hatta ya'tina rabbuna. Fa idza jaa'a rabbuna 'arafnahu. Fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaqulun anta rabbuna. Fayattabi'unahu wa yadribu as-sirata baina zahri jahannam. Fa akuna ana wa ummati awwalu man yajuz. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya manusia itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah sallam, apakah kita boleh melihat Tuhan kami? Apakah boleh kita melihat Tuhan kita ke akhirat nanti? Jadi Nabi Muhammad sallam ditanya oleh sahabat. Sahabat kata, kalau kita ni akhirat nanti nak tengok Allah Ta'ala ni boleh ke tak? Ini soalan sahabat kepada Rasulullah sallam. Faqala Rasulullah sallam, lalu Rasulullah sallam pun bagi tahulah kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fil qamri lailatal badri? Apakah kamu akan bersesak-sesak ketika kamu melihat bulan lailatul badri, di malam yang cerah? Jadi persoalan Nabi Muhammad bangkitkan, kalau kita bersesak-sesak tu, kita tengok bulan, adakah itu terhalang? Itu soalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Qalu la ya Rasulullah. Sahabat kata tak. Kita bersesak macam mana pun, kalau bulan tu mengembang, kita akan nampak bulan. Tu kata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi Muhammad tanya pula soalan yang kedua. Hal tudaruna fi ru'yati syamsi laysa dunaha sihab? Kalau kita bersesak-sesak, lepas tu kita tengok matahari, kita nampak ke tak matahari tu? Tanpa dihalang oleh awan lah. Soalan Nabi pada para sahabat. Qalula, kata sahabat Nabi, tidak terhalang. Kita boleh tengok juga matahari itu. Kata Nabi, kata sahabat kepada Nabi sallam. Qala fa innakum tarawunahu kadzalik. Begitulah kamu tengok Allah Taala akhirat nanti, kata Nabi sallam. Begitulah kita nak tengok Allah Taala ke akhirat nanti. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Allah Taala himpun semua manusia pada hari kiamat nanti, lalu Allah Taala kata, ikutlah kamu kepada siapa yang kamu sembah. Kalau orang tu sembah matahari, ikut matahari. Kalau kamu sembah bulan, ikut bulan. Kalau kamu sembah berhala, ikutlah berhala. Tu Allah Taala beritahu kepada manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsu asy-syamsa. Bagi orang yang sembah matahari, ikutlah matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamaru al-qamara. Orang yang sembah bulan, ikut bulan. Pergi ikut bulan tu. Wa yattabi'u man kana ya'budu tawaghit tawaghit. Kalau orang yang sembah orang jahat, ikutlah orang jahat. Taghut. Taghut ni adalah masih wallah, lain pada Allah. Orang jahat kan, raja yang zalim, pemerintah yang zalim, kita taat dia, kita sembah dia kan. Sebab mungkin kita tak timbul isu sembah manusia pada zaman sekarang, tapi kalau kita tengok kisah-kisah dulu berlaku. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada menceritakan berkenaan dengan Qissatul Ghulam. Qissatul Ghulam ni adalah satu kisah berkait dengan seorang budak yang mana dia ni telah belajar ilmu sihir. Cerita dia, raja memerintah pada zaman itu mengaku diri ni sebagai Tuhan. Lepas tu dia ada menteri kesihatan dia lah. Dan menteri kesihatan pada zaman itu adalah Tok Bomo.
ahli sihir pada masa tu. Ahli sihir ni tua, dekat-dekat nak mati, dia berjumpa dengan raja yang mengaku jadi Tuhan tu. Dia kata kepada raja itu, dia kata, aku nak mati dah, tapi ilmu aku ni tidak ada siapa yang mewarisi. Jadi aku cadangkan kepada kamu, kita buat pengumuman kepada rakyat, siapa yang ada yang anak-anak yang nak belajar, mari datang ke istana, kita test. Kita buat ujian. Lepas tu kita bagilah beasiswa, dia belajar ilmu perubatan daripada aku. Lepas ni kalau aku mati, dia boleh sambung. Nak jadi cerita, ada satu budak yang disebut dalam hadis dengan nama Al-Ghulam. Ghulam ni maknanya budak. Terjemahan Melayu, Al-Ghulam ni adalah budak. Jadi budak ni datang, pandai belajar, interview, lulus. Jadi belajar dengan istana. Jadi dia daripada rumah, dia pergi istana, belajar ilmu sihir. Bulan balik. Tengah-tengah jalan tu, ada satu guru. Dekat dalam guru tu ada seorang lelaki, dia satu-satunya manusia yang mengamalkan ajaran Nabi Isa AS. Ni kejadian ni berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad dan selepas era zaman Nabi Isa AS. Jadi budak ni, dia duduk, dia bulang tu, dekat tengah-tengah tu ada gua. Yang dalam gua itu ada seorang guru, dia satu-satunya mengamalkan ajaran Nabi Isa AS. Dan sudah pasti berbeza dengan masyarakat pada ketika itu. Jadi budak ni bila tengok ada seorang orang tua ni, dia amalan dia berbeza, dia pergi tanyalah. Tanya, akhir sekali, rupa-rupa dia ni orang yang berilmu. Dan dia menyatakan hasrat nak belajar dengan guru tadi. Guru kata boleh belajar, tak ada masalah. Cuma jadual belajar tu adalah kamu datang awal, belajar dekat gua, lepas tu kamu pergi belajar kat istana, lepas tu balik, ngaji pula dengan aku, bawa balik rumah. Jadi budak tu buat hari-hari, sehinggalah dia punya syok belajar dengan guru dalam gua itu, sehingga dia pergi belajar kat istana tu lambat. Dan apabila dia balik pula, dia lambat sampai ke rumah sebab seronok belajar dengan guru di dalam gua. Jadi dipendekkan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi budak ni menguasai ilmu, Allah Taala bagi karamah kepada budak ni, dia boleh ubat penyakit mata buta dan sakit sopak. Dia boleh ubat. Ini kuasa Allah Ta'ala bagi pada budak tu. Jadi nak jadi cerita, satu hari, budak tu daripada gua nak pergi ke istana, tengah-tengah tu ada seekor binatang besar yang mengamuk. Kalau kita baca dalam syarah, ada ulama kata ular yang besar. Anaconda lah kan. Ada pula sebilangan yang kata harimau. Kita kata harimau lah. Mengamuk. Budak ni dia start fikir. Aku ada dua orang guru. Satu guru dalam istana, satu lagi guru dalam gua. Mana satu yang paling betul? Maka dia ambil satu batu kecil, dia pun baling. Sebelum dia baling pada harimau tu lah. Sebelum dia baling, dia sebut, kalau sekiranya ilmu di dalam gua, ilmu guru dalam gua itu adalah benar, aku baling batu ni, sudah pasti harimau ni mati. Dia pun baling, mati sungguh. Bila mati, dia percaya ilmu dalam gua itu adalah betul, dalam istana itu tak betul. Ini Allah Ta'ala menceritalah. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan kisah ini kepada kita untuk pengajaran kepada kita. Jadi, nak jadi cerita, dalam ramai-ramai menteri yang kepada raja tadi, ada seorang menteri tu dia kena penyakit mata buta. Semua tok bomo berubat, termasuklah guru dalam istana tu, ahli sihir tu. Berubat tak baik. Bila berubat tak baik, budak ni dia pergi jumpa dengan menteri tadi. Dia beritahu pada menteri itu, dia kata, aku boleh berubat kamu, tapi kamu kena ingat, yang menyihatkan kamu ni bukan aku. Yang kalau kamu sihat ni, yang menyihatkan kamu ni adalah Allah Ta'ala. Jadi menteri ni terkejut, Allah Ta'ala ni siapa pula? Dia kata lah, Allah Ta'ala ni Tuhan yang kita sembah, yang mencipta langit dan bumi. Jadi menteri terkejut, rupa-rupanya ada Tuhan lain daripada raja kita. Nak cerita zaman tu ada sembah orang, sembah raja masa tu ada. Jadi dia kata adalah, ada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ini bukan Tuhan sebenarnya, ini mengarut orang dia dakwa sebagai Tuhan. Jadi bila menteri tak didengar, dia kata macam menarik pula. Jadi budak ni pun berubat. Bila berubat tu, sihat. Yang istana berubat, raja Tok Bomo istana berubat tak sihat. Tiba-tiba budak ni berubat sihat. Padahal dia murid pada guru di dalam istana. Dan dia boleh berubat itu, karamah Allah Ta'ala bagi pada dia, ekoran dia belajar dengan guru di dalam gua. Jadi disebabkan dia bagi kawan tu sihat, jadi menteri tadi beriman dengan Allah Ta'ala, dengan budak tadi. Jadi bila dia dah sihat, berita ni sampai kepada pengetahuan raja. Raja pun tanyalah, macam mana kamu boleh sihat? Jadi dia bagi tahulah, menteri tadi bagi tahu, aku sihat ni sebab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Tuhan. Jadi terkejutlah raja, ada Tuhan lain pada aku. Dia kata dia Tuhan, tapi dia tak cerdik lah.
Ada Tuhan daripada aku? Adalah. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni. Kamu ni bukan Tuhan. Sekadar raja je. Kamu je pasang kamu Tuhan. Marahlah raja tadi. Bila marah raja tadi tu, dia pun minta. Dia pergi tangkap menteri tadi. Lepas tu dia seksa. Tanya siapa yang ajar ilmu ni. Seksa punya seksa. Menteri tu tak tahan. Dia sebut yang pergi ajar ni budak tadi. Tangkap budak tadi. Bila tangkap budak tadi, seksa budak tu pula. Ni siapa ajar ni, siapa ajar ni. Last sekali sebut, guru dalam gua. Jadi, guru dalam gua itu pun ditangkap. Jadi, macam mana nak buat? Raja tadi jatuhkan hukuman kepada menteri dan juga guru dalam gua tu bunuh, mati. Cara matinya adalah gergajikan kepala. Ni gaji, apa mati lah, terbelah dua kan. Mati. Jadi budak ni kita dah habis banyak duit. Kita dah bagi beasiswa, kita bagi dia belajar lah apalah. Tiba-tiba kalau kita bunuh juga rugi. Jadi kita jangan bunuh dulu. Kita cuba ugut dulu. Mana tahu takut dia bertaubat. Bertaubat dalam maksud dia akan datang ke agama sembah berhala tu lah. Sembah raja tu lah. Jadi lakulah ugut. Cara ugut tu adalah dia kata bawa budak ni kita pergi tengah laut. Kita pergi tengah laut. Lepas tu kita ugut. Nak beriman dengan Allah ke ataupun nak beriman dengan raja. Kalau beriman dengan raja kita bawa balik. Kalau beriman dengan Allah kita campak dalam laut. Sampai tengah laut. Budak ni baca doa. Ya Allah Tuhanku, selamatkan aku daripada kezaliman raja yang ada ni. Jadi bila dia doa macam tu, makbul doa budak tu menyebabkan datang ombak besar dan semua mati, askar semua mati, budak ni selamat. Dia balik pergi jumpa raja. Terkejut raja. Hidup lagi budak ni. Dia pun fikir macam mana nak buat. Dia bincang dengan menteri kabinet dia kot. Bincang, kata begini, kita ambil budak ni bawa atas bukit pula. Lepas tu kita ugut budak ni. Nak beriman Allah Ta'ala ke ataupun nak beriman dengan raja kita. Kalau beriman dengan raja, kita bawa balik. Tapi kalau beriman dengan Allah Ta'ala, kita campak daripada bukit. Naik sampai atas bukit, sekali lagi dia berdoa. Ya Allah Tuhanku, selamatkan aku daripada kezaliman raja ni. Berkat doa budak tadi ni, menyebabkan datang satu, kita panggil apa, gempa bumi. Bergegar habis bumi tu. Menyebabkan habis tentera-tentera tu jatuh. Budak ni seorang selamat. Sekali lagi dia pergi jumpa dengan raja. Bila jumpa raja mengaku jadi Tuhan dan fikir, sudah macam mana nak buat. Fikir. Dia panggil menteri-menteri dia bincang. Ada menteri ni bagi pandangan 1, 2. Semua rasa macam tak jadi belaka. Budak ni pun cakap. Dia kata nampak ni sungguh sangat nak bunuh aku ni. Aku bagi cara nak bunuh aku. Panggil seorang tukang panah. Lepas tu ikat aku panggil orang kawasan ni berhimpun ramai-ramai. Tempat tu nama Najran. Panggil orang satu Najran ni berhimpun. Lepas tu ikat aku tengah-tengah ramai-ramai tu. Panggil seorang tukang panah. Tolong panah. Masa dia panah tu dia kena baca Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah Tuhan pada budak ni. Baca yang tu. Budak ni bagi cadangan. Raja ni dia dah usul 2 kali dah nak bunuh budak ni tapi tak mati-mati. Tiba-tiba budak ni bagi cadangan, dia pakai cadangan budak tadi. Jadi dia pun panggil orang satu Najran berhimpun. Orang Najran pula dah dengar cerita 2 kali usaha nak bunuh budak ni tak mati-mati. Tiba-tiba kali ketiga nak bunuh cara macam tu, pakat-pakat turun nak tahu, nak tengok keadaan tu. Pakat turun ramai-ramai. Lepas tu ikat tengah ramai-ramai, lepas tu panggil tukang panah. Tukang panah tu masa panah baca Bismillahirrabbilghulam. Tuhan pada budak ni. Dia lepaskan anak panah. Bila lepaskan anak panah tu kena pada budak tu, mati budak tu. Orang ramai-ramai ni duk tengok situasi tu, dia orang ni terfikir 2 kali usaha nak bunuh atas nama raja tadi, tak mati budak ni. Tiba-tiba budak ni mati atas nama Allah Ta'ala. Ramai-ramai tu terus kata, Amanna birabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan pada budak ni. Pakat-pakat beriman. Jadi bila pakat-pakat beriman tu, raja jadi sebut salah. Sudah, macam mana nak buat? Di situ tu yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud wa hum 'alaiha qu'ud. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dibunuh ashabul ukhdud, geng-geng yang duduk dalam parit. Sebab orang yang beriman pada masa tu ditangkap oleh raja yang mengaku jadi Tuhan ni. Dia mengaku jadi Tuhan, lepas tu orang pakat tinggalkan dia, tak jadikan dia sebagai Tuhan. Maka mereka fikir, macam mana nak buat? Fikir, akhir sekali dia gali parit, lepas tu cari mana beriman. Dia nyalakan api, dia panggil beriman, dia buang dalam tu. Cerita tu. Sehinggalah diceritakan dalam hadis itu, ada seorang budak, ada seorang ibu yang ada anak kecil. Dia nak terjun dalam api tu. Tapi dia sebab salah, sebab tengok anak yang kecil ni. Kalau aku terjun, anak ni nak makan apa ni? Tiba-tiba kuasa Allah Ta'ala, budak kecil tu bercakap. Dia beritahu pada mak tadi, terjun mak. Tak apa, Allah Ta'ala tentukan kita syurga dah.
Tu cerita. Kisah tu ada dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis ni, kisah ni ada kaitan dengan ayat dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil wahum alaikun. Ada ceritalah. Jadi anda nak ceritanya, pada zaman dahulu ada orang sembah raja zaman dulu. Ada. Zaman sekarang mungkin tak ada. Tapi zaman dulu ada orang sembah raja. Sembah orang. Ada Jadi kalau orang ni hidup akhirat nanti, kata Nabi SAW, ikutlah orang sembah tu. Kalau mau sembah raja, ikut raja tu lah. Betul? Menghadap Allah Ta'ala. Apa yang pergi sembah, ikut kawan tu. Jangan ikut Allah Ta'ala. Sebab ni cerita situasi akhirat nanti. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawarita at-tawaritu. Orang yang sembah tagut, dia ikut tagut tu. Ni kata Nabi SAW. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Dalam manusia ni ada yang tak jelas. Munafik di sini bukan orang munafik ni. Munafik ni orang yang tak jelas, tak clear. Dia ni lagu mana sebenarnya? Sembah berhala ke macam mana? Tu soalan Jadi timbul golongan macam tu. Fayatihumullah fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah Subhanahu wa taala datang atas gambaran yang bukan gambaran Allah Taala yang sebenar. Cara dia lah, jangan duk fikir cara kita ni. Macam mana cara Allah Taala tu cara Allah Taala. Jadi Allah Taala datang dalam bentuk gambaran yang bukan gambaran yang sebenar. Lalu dia bercakap, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Fayaqulu na'udzubillahi minka. Dia kata minta berlindung dengan Allah daripada, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Kamu ni tidak Allah ni, munggu lain ni, benda lain ni. Begitu. Lepas tu, hakaza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Ini tempat kami, hinggalah Tuhan kami datang. Tuhan kami datang, kamu bukan Tuhan. Kata golongan ni, dia kata ni bukan Tuhan. Sebab Tuhan bukan macam ni, gitu. Lepas tu, fa'iza ja'a rabbuna arafnahu. Apabila Tuhan tu datang, kami kenal. Kalau Tuhan betul, kami kenal. Kata golongan ni lah, begitu. Fayatihumullahu fi suratihi allati ya'rifuna. Lalu datanglah Tuhan dalam gambaran yang sebenar. Bila datang gambaran yang sebenar tu, fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah Ta'ala kata, akulah Tuhan kamu. Bila kata macam tu, fayaqulu anta rabbuna. Mereka berkata, kamu Tuhan sungguh. Mu Tuhan sungguh. Hak tadi tu tak betul berlaku. Kata geng-geng tu. Fayattabi'unahu, lalu mereka pun ikut Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribu as-sirata baina zahri jahannam. Ketika itu mereka pun berjalan di atas titian sirat, yang mana titian sirat itu berada di atas neraka. Neraka kat bawah, dia berjalan kat atas. Titian sirat dia panggil. Siratul mustaqim itulah. Fa akuna ana wa ummati awwalu man yajuz. Nabi Muhammad kata, aku dan juga umat aku antara yang selamat pada masa itu. Nabi Muhammad kata, aku dengan umat aku, semua akan selamat. Wala takallamu yawma idzin illa ar-rusul. Dan ketika itu tidak ada sesiapa pun bercakap. Rasul dia bercakap. Kecuali Rasul. Rasul dia bercakap. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Dan doa para rasul ketika itu, dia doa, ya Allah Tuhanku bagilah keselamatan. Ya Allah Tuhanku bagilah keselamatan. Ni cerita situasi akhirat nanti. Nabi Muhammad dah gambarkan situasi dekat akhirat nanti. Orang ni kalau dia sembah berhala, akhirat nanti dia ikut berhala tu. Mampus kita. Kalau dia sembah matahari, dia ikut matahari. Kalau dia sembah bulan, dia ikut bulan. Kalau dia sembah raja, dia ikut raja tu. Kalau dia sembah batu, dia sembah ikutlah batu tu. Kecuali orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu cerita dia. Kalau dia sembah Allah Taala, dia akan selamat. Dia akan bersama dengan Nabi sallam lalu kat titian sirat, dan Nabi Muhammad sallam kata, yang mula-mula sekali lalu tu aku dan umat aku. Kita lah umat Nabi. Yang umat lain tu lewat sikit. Kita didahulukan untuk laluan titian sirat masuk ke syurga. Yang kita ingat laluan titian sirat itu kat bawah tu neraka. Tu kata hadis je begitu. Type. Habis. Wa fi jahannam kalalib mislu syauki sa'dan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Habis. Wallahu alam. Ada soalan pertanyaan tak? Lama tak dengar kalimah tauhid. Selalu dengar tauhid. Wallahu alam. Ada soalan, ada pertanyaan tak? Silakan. Kalau siapa nak tanya, silakan. Allahu Akbar.
Okey, ada pertanyaan. Dia tak tidur. Daripada semalam tak tidur. Sampai pagi dia menulis. Okey. Kalau tak ada cukuplah kot. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.